Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pembuka kata. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah kerana pada hari yang ceria ini kita dapat bersama untuk berkongsi serba sedikit berkaitan topik hangat yang bakal kita kupas pada hari ini. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, marilah kita berkenalan dengan para panel kita pada hari ini. Panel yang pertama iaitu saudari Aina Syakirin, nampak anggun dan bergaya tetapi sungguh lantang dan bijak dalam mengemukakan hujahnya pada hari ini. Seterusnya, saya perkenalkan lagi panel kita yang kedua iaitu saudari Gan Mei Yi yang molek tetapi bijak dan petah berkata-kata. Topik yang bakal kita dalami pada hari ini adalah berkaitan peranan dan juga pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Seperti yang diketahui umum, kebanyakan kajian pemikiran lebih menjurus kepada tokoh agama dan politik yang banyak memainkan peranan dalam pembangunan negara tanpa menyedari bahawa peranan tokoh bahasa juga memberikan sumbangan yang besar kepada negara. Oleh hal yang demikian, secara umumnya, setiap manusia mempunyai pemikiran dan peranan yang berbeza dan asas yang membentuk pemikiran adalah tanggapan atau disebut sebagai persepsi. Dengan lebih jelas, tanggapan sebagai cara manusia dilihat dunia ini sekeliling mereka. Hasil daripada pandangan atau tanggapan yang dilakukan ini, lahirnya kemungkinan yang berbentuk pendapat atau penyelesaian dalam situasi tersebut. Sebelum kita menjurus kepada peranan dan juga pemikiran tokoh bahasa dalam memartabatkan bahasa Melayu, saya menjemput saudari Aina Syakirin dan saudari Gan Mei Yi untuk menceritakan secara ringkas mengenai latar belakang tokoh yang akan dibicarakan. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih pada moderator kita, Elish Isharina. Di sini saya ingin menceritakan serba sedikit tentang tokoh negara kita iaitu Nik Safiah Karim. Nama beliau tidak asing lagi dalam kalangan ahli bahasa dan persatuan wanita dalam bidang akademik pada saat Malaysia baru sahaja menikmati kemerdekaan. Baiklah, serba sedikit tentang biodata Nik Safiah Karim. Beliau dilahirkan pada 17 Disember tahun 1939 di Kampung Banggul, Kota Baru, Kelantan. Beliau merupakan anak bongsu dari 5 adik-beradik. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Inggeris Perempuan di Kota Baru, Kelantan. Sekarang, sekolah tersebut lebih dikenali sebagai Sekolah Rendah Zainab. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran di Maktab Perempuan Melayu sehingga tamat School Certificate. Sekarang, maktab tersebut dikenali sebagai Kolej Tengku Kursiah. Setelah lulus Higher School Certificate pada tahun 1959 di St. Francis Institution Melaka, beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya sehingga memperolehi ijazah sarjana muda sastera dengan kepujian dalam bidang linguistik iaitu pada tahun 1965. Seterusnya, pada tahun 1975, beliau memperolehi ijazah doktor falsafah dalam bidang linguistik. Beliau juga amat aktif dalam badan-badan profesional. Antara kejayaan beliau ialah beliau dikurniakan pingat kesetiaan Mangku Negara dan Johan Mangku Negara pada tahun 2003. Setakat itu sahaja daripada saya. Mari kita bersama-sama mendengar input daripada saudari Gan Mei Yi mengenai tokoh yang seterusnya. Terima kasih panel pertama kita, Aina, yang kelihatan sangat bersemangat ketika memperkenalkan tokoh tempatan yang cukup berbakti dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu, Profesor Emeritus Datuk Nik Safiah Karim. Baiklah, tibalah masa untuk saya menerangkan serba sedikit biodata tokoh barat R.O. Winston atau nama sebenarnya Richard Olaf Winston. Beliau telah dilahirkan pada 2 Ogos 1878 di Oxford, England dan telah memperoleh ijazah pertama di Magdalen College School dan New College. Beliau juga pernah berkhidmat selama 33 tahun di Tanah Melayu dan memiliki pengalaman dan kemahiran dalam memahami budaya penduduk yang beragama Islam.
Sekian sahaja perkongsian saya. Saya serahkan semula kepada saudari moderator kita yang manis senyumannya. Wah, pengenalan latar belakang yang sangat jelas dan teliti oleh para panel kita pada hari ini. Berdasarkan pengetahuan saya, terdapat banyak peranan yang dimainkan oleh tokoh-tokoh bahasa tersebut dalam memartabatkan bahasa Melayu. Sehubungan dengan itu, silakan saudari panel kita yang pertama untuk melontarkan buah fikirannya mengenai peranan Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Baiklah saudari, saya akan kongsikan lontaran idea saya berkenaan peranan Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu. Kita dapat lihat usaha beliau dalam mengasaskan persatuan wanita iaitu Pertiwi. Apa itu Pertiwi? Pertiwi ialah singkatan daripada Pertubuhan Tindakan Wanita Islam. Apakah fungsi-fungsi Pertiwi? Fungsi yang pertama ialah berusaha ke arah mencapai keadilan sosial dan ekonomi wanita. Yang kedua ialah menyebarkan ilmu pengetahuan dan kemajuan wanita dengan cara perbincangan, penulisan, penterjemahan dan penyiaran. Fungsi yang ketiga Pertiwi ialah berusaha meningkatkan taraf pelajaran dan pendidikan bagi kaum wanita dan kanak-kanak. Di sini kita dapat lihat bahawa Pertiwi ini memberikan impak yang sangat dalam kepada bangsa-bangsa Melayu. Jadi, apa sebenarnya Pertiwi ini? Apakah kelebihan Pertiwi sehingga Nik Safiah Karim berusaha mengasaskan Pertiwi ini? Pertiwi juga mengadakan pelbagai acara seperti perbincangan dan forum bagi mengumpul dana untuk menjalankan aktiviti pada dasarnya membantu golongan yang kurang berkemampuan dan pendidikan kanak-kanak. Malah, bantuan pada bangsa-bangsa banjir turut disalurkan sehingga dijadikan liputan secara besar-besaran oleh pihak media masa memandangkan ianya julung kali diadakan. Program-program Pertiwi disasarkan pada kaum wanita dan kanak-kanak terutamanya di kawasan pedalaman. Datuk Dr. Nik Safiah Karim merupakan ketua dalam Jabatan Induk. Beliau mengalu-alukan wanita muda Islam menyertai Pertiwi dan bersama-sama menjalankan kerja amal mereka. Beliau menetapkan bahawa asas pendidikan merupakan teras utama perjuangan Pertiwi. Disebabkan itulah Datuk Dr. Nik Safiah Karim mengasaskan Pertiwi. Seterusnya, kita dapat lihat Nik Safiah Karim merupakan pakar rujuk di Brunei iaitu pakar rujuk bahasa Melayu. Nik Safiah Karim sememangnya seorang tokoh bahasa yang sangat mahir dalam bidang linguistik bahasa Melayu. Kepakaran beliau ini bukan sahaja dipandang tinggi oleh pakar bahasa di Malaysia, malahan di serantau Asia. Negara Brunei misalnya telah menjemput Nik Safiah Karim untuk menulis buku teks bahasa Melayu bagi sekolah menengah bagi pihak Kementerian Negara Brunei. Jelaslah di sini kita dapat lihat betapa bangganya kita sebagai rakyat Malaysia kerana kita mempunyai wakil negara menjadi salah seorang penulis buku teks di sana. Pada masa yang sama, Nik Safiah turut diundang menjadi pemeriksa luar bagi Jabatan Linguistik dan Bahasa Melayu di Universiti Brunei selama 6 tahun. Dalam penulisan Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim juga telah banyak menyumbang dalam bentuk penulisan dan penyertaan dalam persidangan sama ada mengenai isu wanita maupun isu bahasa. Beliau juga telah menghasilkan beberapa buah buku tentang pengajian wanita. Dalam pada masa kini, Nik Safiah menjadi pensyarah sambilan di Universiti Malaya. Beliau juga telah menghasilkan belasan buah buku dan ratusan majalah mengenai isu bahasa. Antara buku yang terkenal ialah Tata Bahasa Dewan. Isi yang terakhir ialah berkaitan Nik Safiah dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu sehingga sanggup menempuhi liku-liku perjalanan, membesar dengan belajar secara berterusan sehingga mendapat kelulusan akademik tertinggi. Nik Safiah Karim hidup dalam dua zaman iaitu dilahirkan sebelum merdeka dan dibesarkan selepas merdeka. Pada usia kanak-kanak, beliau sangat bertuah kerana dilahirkan dalam keluarga yang mementingkan pendidikan tanpa mengira jantina yang mana pada ketika itu, anak perempuan tidak begitu digalakkan ke sekolah dan hanya berada di dapur. Nik Safiah Karim sanggup berkorban jiwa dan raganya demi mengagungkan ilmu pendidikan yang merupakan nadi kepada kemajuan masyarakat pada masa akan datang. Saya rasa itu sahaja daripada saya mengenai peranan Nik Safiah Karim. Saya serahkan kepada moderator kita. Terima kasih
kasih saudari Aina Syakirin atas perkongsian yang sungguh mantap dan jelas sebentar tadi. Gambaran yang sangat jelas berkenaan peranan Dr. Nik Safiah Karim. Sebelum itu, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai hasil karya Dr. Nik Safiah Karim. Sepanjang hidup beliau semestinya telah menghasilkan pelbagai bahan-bahan rujukan dan buku-buku yang dijadikan sumber untuk masyarakat pada masa kini membuat rujukan. Antara hasil karya Dr. Nik Safiah Karim ialah Panorama Bahasa Melayu Sepanjang Zaman, Universiti Malaya Publication pada tahun 2010. Seterusnya ialah Kamus Bergambar Generasi Baru KBSR yang disemak oleh Nik Safiah Karim pada tahun 2009. Yang terakhir ialah Teks Bahasa Melayu STPM Dr. Nik Safiah Karim Wan Malini Ahmad yang diterbitkan oleh Fajar Bakti. Teks ini juga masih digunakan pada masa kini oleh pelajar tingkatan 6 sebagai bahan rujukan bagi kerja kursus yang dijalankan. Dr. Nik Safiah Karim juga banyak menerbitkan buku berkaitan tata bahasa seperti Ayat Tanya dalam Bahasa Melayu 1988 dan Bahasa Kita 2003. Di samping itu, beliau juga telah menerbitkan kertas-kertas kerja seperti Prinsip Sebutan Baku dan Dialek Sosial. Karya-karya berikut telah menjadikan rujukan dan panduan kita dalam berbahasa Melayu sehingga ke hari ini. Terdapat banyak lagi hasil karya beliau yang tidak disebut oleh saya. Disebabkan masa mencuburi saya telah menyenaraikan beberapa sahaja karya beliau. Saya rasa itu sahaja daripada saya berkaitan dengan karya Nik Safiah Karim. Seterusnya, marilah kita mendengar penjelasan daripada saudari Gan Mei berkenaan peranan tokoh yang bernama R.O. Winstead. Terima kasih saudari moderator. Izinkan saya untuk memberikan sedikit penjelasan berkaitan peranan yang telah disumbangkan oleh R.O. Winstead. Kebolehan beliau dalam menyelami pengetahuan ilmu bahasa dapat dibuktikan melalui peranan terbesar beliau dalam memperkasakan lagi kepakaran yang ada dalam sistem pendidikan oleh sebab minatnya untuk mendidik orang Melayu dengan menubuhkan Sultan Idris Training College SITC pada tahun 1922 dan usaha keras beliau turut membolehkan beliau memegang jawatan sebagai penasihat di Pejabat Karang Mengarang bersama dengan O.T. Dusek berperanan mengeluarkan buku-buku sekolah bahasa Melayu, jurnal dan bahan bacaan khas. Beliau juga telah berjaya menghasilkan lebih kurang 85 buah buku bacaan di bawah Malay School Sumbangan Series. Penerbitan 2 buah kamus yang bertajuk A Practical Model Malay English Dictionary dan An Unabridged English Dictionary telah menjadi bukti beliau telah banyak berjasa dalam meningkatkan darjat bahasa Melayu pada ketika itu. Saya rasa itu sahaja perkongsian daripada saya. Saya serahkan kepada saudari moderator. Terima kasih saudari Gan Mei kerana sudi berkongsi pengetahuan saudari berkaitan peranan tokoh tersebut. Rumusannya, R.O. Winstead merupakan individu yang memberikan manfaat yang sangat besar dalam alam Melayu walaupun beliau bukan berasal daripada bangsa Melayu. Untuk pengetahuan semua, R.O. Winstead juga merupakan tokoh yang mencaratkan penubuhan Universiti Pendidikan yang pertama di Malaysia yang kini dikenali sebagai Universiti Pendidikan Sultan Idris. Di sini terbukti jelas bahawa beliau menitik beratkan perkembangan ilmu dan pendidikan di tanah Melayu. Tujuan penubuhan ini juga untuk melatih guru-guru untuk sekolah-sekolah Melayu. Cukup sampai di sini sahaja isi yang saya dapat rumuskan. Sekarang tibalah masanya untuk kita bertanya kepada saudari Aina Syakirin. Soalan yang berikut pula berkisarkan tentang apakah pemikiran Datuk Dr. Nik Safiah Karim terhadap bahasa Melayu. Silakan saudari Aina Syakirin. Baiklah, saya akan menghuraikan berkaitan pemikiran tokoh kita, Nik Safiah Karim. Perkara pertama yang dikemukakan oleh Nik Safiah Karim ialah beliau sangat kagum dengan gaya keterbukaan dan kekayaan khazanah ilmu dalam sistem pendidikan di Amerika Syarikat. Di situ terdapatnya salinan akhbar dan kertas kerja yang dibentang untuk memberikan beliau peluang mengakses bahan kajian yang tidak terkira banyaknya. Untuk itu, beliau selalu meluangkan masa hampir berjam-jam setiap hari untuk membaca pelbagai bahan bacaan. Nik Safiah juga berjaya menyiapkan tesis yang mengambil masa 3 tahun sahaja.
Di situ kita dapat lihat bahawa Nik Saifiah Karim mengatakan di Amerika Syarikat terdapat banyak kekayaan khazanah ilmu yang tidak ternilai berbanding di Malaysia. Selain itu, pemikiran Nik Saifiah yang kedua ialah kita dapat lihat melalui pengalaman belajar di luar negara mempunyai cara dan kaedah yang berbeza berbanding budaya pendidikan masyarakat Melayu di Malaysia atau di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh sistem peminjaman buku antara universiti dengan hanya membuat permohonan daripada perkhidmatan universiti terbabit tanpa perlu pergi ke universiti berkenaan. Hal ini secara tidak langsung dapat memudahkan mahasiswa untuk memperoleh bahan bacaan yang berkaitan dengan kajian masing-masing. Sehubungan dengan itu, kita dapat lihat Nik Saifiah menggunakan kemudahan perpustakaan Asia Tenggara di University Cornell sebagai tempat untuk menambahkan maklumat bagi kajian yang dijalankan selama 2 bulan. Di sini kita dapat lihat bahawa pemikiran Nik Saifiah mengatakan bahawa di negara Asia sekurangnya pusat-pusat atau tempat-tempat yang boleh dijadikan sumber rujukan berbanding dengan negara-negara di Eropah. Selain itu, pemikiran Nik Saifiah Karim yang ketiga ialah beliau yang berasal daripada sistem pembelajaran dalam bahasa Inggeris juga membuktikan bahasa bukan satu halangan untuk seseorang berjaya dalam bidang yang diingini. Beliau berfikiran sebegini kerana beliau merasakan bahawa dengan bersungguh-sungguh pada saat peroletan Basih dianggap kelas kedua, Nik Saifiah secara tidak langsung dengan usaha kuatnya pada peringkat kebangsaan mungkin saat ini menerima nasib yang sama seperti Jepun atau negara Perang Dunia Ketiga yang lain. Nik Saifiah bukan seorang wanita yang hidup dalam zaman negara baharu yang telah menikmati kemerdekaan lantas membuktikan bahawa jantina bukan menentukan masa depan seseorang. Sebaliknya, usaha dan dorongan ahli keluarga serta bertawakal adalah faktor utama kejayaan beliau. Kejayaan beliau dalam bidang bahasa Melayu menyebabkan dunia membuka mata terhadap kepentingan bahasa Melayu. Walaupun suatu ketika dahulu, bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca yang dahulunya bahasa yang sangat besar di Asia Tenggara dan banyak diguna pakai di serantau Asia Tenggara. Sehubungan dengan itu, atas hasil usaha beliau mengemudikan akademik pengajian Melayu di Universiti Malaya semasa beliau menjadi dekan Fakulti Sastera dan Sains Sosial. Beliau bersungguh-sungguh untuk menjadikan pengajian bahasa Melayu ini sebagai satu bidang utama seiring dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Sehingga ke saat ini, ramai generasi baharu Malaysia yang menuntut ilmu dan akademik berkenaan bagi mendalami bidang bahasa Melayu dan ini semua berkat kegigihan beliau untuk melihat bangsa Melayu maju ke hadapan. Bukan itu sahaja, akademik pengajian Melayu juga berjaya menjalankan pelbagai jenis penyelidikan dan kajian demi kelangsungan bahasa dan bangsa Melayu. Baiklah, saya rasa sekadar itu saja berkaitan dengan pemikiran Nik Saifiah Karim. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator kita. Selesai sudah kupasan isi yang sangat menarik sebentar tadi daripada Aina Syakiri. Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah kita memberi peluang kepada saudari Gan Maggie untuk berkongsi mengenai pemikiran tokoh R.O. Winstead terhadap bahasa Melayu. Saudari, bagaimanakah pula pemikiran R.O. Winstead? Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada saudari moderator kita. Pemikiran yang telah digambarkan oleh tokoh ini sebagai pegawai kolonial Inggeris yang telah menyelidik dari sudut fahaman bahasa dan kesusastraan Melayu telah membawa kepada potensi perkembangan bahasa Melayu yang cukup berkesan. Selain itu, beliau amat menekankan penyusunan elemen bidang tata bahasa Melayu dalam kajiannya melalui buku Sejarah Melayu dan Malay Grammar. Beliau juga merupakan cendekiawan British pertama yang membuat satu kajian sistematik mengenai bahasa dan tujuan sejarah serta mengaplikasikan pendekatan saintifik dalam penulisannya. Dalam mempraktikkan bahasa Melayu ini sebagai rujukan utama mereka dalam pertuturan bagi memerintah tanah Melayu yang secara tidak dinafikan mendatangkan manfaat kepada kemantapan nilai bahasa. Oleh itu, kepakaran beliau amat memberangsangkan penulisan tata bahasa yang baik
Justeru, bolehlah saya membuat sedikit kesimpulan dari segi persamaan pemikiran beliau dengan tokoh tempatan dan cendekiawan yang amat disanjungi, iaitu Dr. Nik Safiah Karim, yang menjadi idola dan contoh bagi para wanita yang banyak menamburkan baktinya dalam perjuangan mengutuhkan bahasa Melayu bukan sahaja di tanah air tetapi di seluruh dunia. Berbalik kepada pemikiran kedua-dua tokoh ini dalam bidang bahasa serta sosiolinguistik yang secara spesifiknya bidang tata bahasa. Dr. Nik Safiah Karim, pakar dan terkenal dengan hasil penulisannya Tata Bahasa Dewan yang ditulis bersama 3 orang penulis bahasa yang lain. Penulisan karya kedua-dua tokoh ini membawa kepada persamaan konsep yang menekankan prinsip tata bahasa dan kandungan yang dijadikan asas bagi pembinaan ayat atau dikenali sebagai sintaksis yang turut diselitkan dengan sejarah perkembangan bahasa. Buku ini ialah hasil kajian tata bahasa Melayu yang komprehensif yang boleh dijadikan pegangan para guru, pensyarah, penulis dan pengguna bahasa Melayu yang ingin mendalami pengetahuan mereka tentang tata bahasa. Oleh itu, gabungan antara pemikiran tokoh barat dan tempatan telah dapat diselaraskan membentuk pengetahuan bahasa yang lebih meluas dan berkesinambungan. Baiklah, selesai penerangan yang saya dapat isikan melalui rasional pemikiran. Saya teruskan dengan saudari moderator bagi memainkan peranan meneruskan diksi ini.